Tanggal 19 November 1985, Kampung Memali Bukit Siong, Baling, Kedah menjadi saksi satu tragedi yang sangat dahsyat dalam sejarah tanah air. Lebih 3,000 anggota keselamatan dihantar oleh pihak pemerintah daripada Barisan Nasional untuk melakukan aksi penangkapan ke atas seorang tokoh ulama yang bersama di dalam gerakan Islam di Malaysia, iaitu PAS, Parti Islam Se-Malaysia. Beliau yang mesra dengan panggilan Ustaz Ibrahim Libya atau nama sebenarnya Ibrahim bin Mahmud, merupakan pendakwah tanah air yang sebelumnya pernah berkhidmat bersama Pusat Islam Malaysia. Beliau yang telah sekian lama bersama PAS akhirnya mengambil keputusan meninggalkan Pusat Islam bagi meluaskan lagi ruangnya, memberikan perkhidmatan kepada Parti Islam walaupun khidmatnya sangat diperlukan oleh Pusat Islam, sehingga beliau pernah diiktiraf sebagai pendakwah terbaik dengan suaranya yang lantang dan tegas menghadapi kezaliman-kezaliman pihak pemerintah ketika itu yang diketuai oleh Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Setiap majlis-majlis pidatonya pasti dihadiri oleh ribuan pendengar di kalangan penyokong dan pendukung gerakan Islam. Internal Security Act, iaitu ISA, yang dikuatkuasakan oleh pemerintah adalah merupakan di antara perkara yang sangat kuat ditentang oleh beliau. Selain dari sikap pemerintah yang dilihat tidak memandang Islam sebagai akidah negara serta jalan penyelesaian masalah ummah, ditambah lagi dengan pribadi pemerintah yang dicemari amalan korupsi dan sebagainya, membuatkan Ustaz Ibrahim begitu bersungguh dalam memberi semangat kepada ahli PAS agar berazam untuk membuat perubahan dalam kepimpinan negara. Sokongan dan dukungan kuat dari ribuan umat Islam di Malaysia yang mencintai perjuangan Islam menjadi mimpi ngeri kepada pihak pemerintah. Mereka yang mengimpikan kekuasaan dapat dipegang selama-lamanya. Akhirnya, pelbagai tuduhan fitnah dan label-label jahat dilemparkan kepada PAS, khasnya Ustaz Ibrahim Libya. Alasan-alasan dicipta bagi membolehkan pihak pemerintah dengan mudah menangkap Ustaz Ibrahim. Kerjasama antara pemerintah dengan pihak keselamatan mula dilakukan dengan hebat. Menjelang operasi penangkapan, Kampung Memali dipantau dan dikepung hampir seminggu lamanya. Pertambahan bilangan anggota keselamatan dari hari ke hari seperti ingin menghadapi satu bala tentera musuh yang besar atau peganah yang sangat berbahaya yang diperlukan segera. Cerita-cerita karut yang direka mengenai kegiatan Ustaz Ibrahim dan pengikutnya di Kampung Memali disiarkan di dada akhbar bagi mengaburi mata orang awam. Ustaz Ibrahim yang istiqamah mengajar anak-anak muridnya di kalangan orang tua dan anak muda di madrasah yang dibinanya, dimaklumkan mengajar fahaman salah dan sesat. Semuanya berlaku dalam tempoh menjelang operasi. Tanggal 18 November 1985, hampir segenap penjuru kampung telah terkepung. Dibimbangi ada sasaran yang terlepas keluar. Penduduk Kampung Memali yang begitu setia bersama guru mereka terus bermunajat kepada Allah, memohon keselamatan dan bantuan. Persiapan persenjataan ala kadar dengan senjata orang kampung disediakan kerana bagi mereka mempertahankan diri dan nyawa yang diancam adalah satu kewajipan yang sangat besar. Namun apalah sangat dengan senjata orang kampung berbanding pihak pemerintah yang menghantar bala tentera dengan kelengkapan seolah-olah menghadapi peperangan yang besar. Berpuluh-puluh kereta perisai disediakan, lori water cannon, gas pemedih mata, senjata. Pelbagai anggota polis disediakan, termasuk polis hutan dan segala macam kelengkapan lain. Anggota polis berpecah kepada dua kumpulan akibat berlainan maklumat yang diterima mengenai siapa sasaran dalam operasi ini. Ada yang mendapat maklumat mereka akan menggempur perkampungan Saki Baki Komunis, dan ada yang mendapat maklumat mereka akan menghadapi kumpulan pemberontak kerajaan. Namun,
atas arahan dari pemimpin tertinggi pasukan polis yang mesti ditaati. Mereka terpaksa akur jua, walaupun ada yang mengetahui bahawa di hadapan mereka bukanlah komunis. Selepas kejadian, maklumat yang diterima oleh anggota polis bahawa pada malam 18 November 1985 tersebut, serangan yang akan dilakukan terhadap penduduk kampung Memali, sebahagian anggota polis bersukaria dan berpesta besar di sebuah balai polis di negeri Kedah. Antara watak utama di belakang operasi yang disebut Op Komunis ini ialah Musa Hitam, Timbalan Perdana Menteri ketika itu, Datuk Yahya Yop, pemimpin tertinggi polis negeri Kedah ketika itu, dan Tun Dr. Mahathir sendiri, merangkap Perdana Menteri ketika itu. Mereka inilah yang memainkan peranan utama bagi memastikan tertangkapnya Ustaz Ibrahim Libya pada tarikh tersebut. Keesokan harinya, tanggal 19 November 1985, selesai solat subuh, Ustaz Ibrahim terus memberikan taujihat penuh bermakna kepada para pendukung perjuangan yang terdiri di kalangan anak-anak muridnya yang setia dengan majlis-majlis ilmu beliau. Antara lain, beliau mengingatkan kepada ahli jemaah supaya jangan ada yang lari dari perjuangan yang sedang dihadapi ini, serta menyebut mengenai kelebihan mati syahid. Seluruh ahli jemaah semakin kuat berazam dan bertekad untuk tidak menyerahkan Ustaz Ibrahim kepada pihak pemerintah. Mereka rela mati demi mempertahankan as-syahid. Antara mereka yang rapat dengan Ustaz Ibrahim ialah saudara Yusof Husin dan Allahyarham Pak Teh Mak Piah. Mereka inilah antara yang kerap melakukan rundingan dengan pihak keselamatan pada hari tersebut agar mengelakkan berlakunya pertumpahan darah, khasnya orang ramai. Namun, Ustaz Ibrahim tegas dengan pendiriannya untuk tidak menyerahkan dirinya kepada kerajaan yang zalim. Kerana baginya, beliau tidak melakukan apa-apa kesalahan atau jenayah. Tugasnya hanya memberi nasihat kepada pemerintah yang begitu kuat menganut fahaman nasionalisme yang bertentangan dengan Islam. Berita kehadiran anggota polis untuk menangkap Ustaz Ibrahim akhirnya berjaya dihidu oleh pasukan tentera Malaysia yang berada di negeri Kedah. Bahkan di kalangan mereka juga terdapat anggota-anggota yang sering mengikuti pengajian agama daripada Ustaz Ibrahim. Beberapa orang di kalangan mereka akhirnya bergegas ke kampung Memali dan memberikan peringatan kepada pasukan polis agar mengelakkan serangan. Dengan bilangan mereka yang hanya beberapa orang, membuatkan pihak polis tidak mempedulikan. Di kalangan anggota tentera ini, ada yang menyebut, "Ingat, hari ini hari kamu. Boleh jadi satu masa nanti, kita akan bertempur." Lalu mereka meninggalkan tempat tersebut. Setelah dilihat, Ustaz Ibrahim enggan lagi bertemu mereka. Akhirnya orang kampung diberi arahan agar berundur ke belakang. Serangan akan dilancarkan. Namun untuk menerima arahan tersebut, tidak semudah itu. Penduduk kampung yang terdiri di kalangan orang tua, kaum ibu, pemuda, wanita dan anak kecil, dengan penuh keberanian melaungkan kalimah Allahu Akbar berkali-kali bagi menggerunkan pihak musuh. Parang panjang yang sering digunakan di kebun untuk tugasan harian digenggam erat bagi menghadapi kemungkinan-kemungkinan. Ibu-ibu dengan parang dan buluh-buluh panjang menghalau pasukan polis. Anak-anak kecil yang masih tidak mengerti apa itu perjuangan menghadapi pasukan polis bersenjatakan parang dan pisau. Pihak keselamatan yang panik akhirnya melepaskan gas pemedih mata dan water cannon ke arah orang kampung yang kukuh berdiri tidak mahu berganjak. Seorang kanak-kanak terkena serangan tersebut lalu pingsan dengan mulutnya yang berbuih. Melihat anak kecil tersebut menjadi bangsa, lantas seorang penduduk yang dikenali dengan panggilan Cikgu Syafi'i nekat untuk melakukan serangan balas. Parang di tangan digenggam dan terus berlari ke arah anggota polis. Subhanallah, belum sempat parang yang singgah ke tubuh anggota polis tersebut, sebutir peluru terus menembus si dadanya. Cikgu Syafi'i menjadi korban pertama tragedi tersebut. Jeritan penduduk semakin kuat apabila serangan bertalu-talu dari kereta perisai polis dilakukan. Seorang demi seorang tumbang menerima hadiah peluru dari kerajaan pemerintah ketika itu. Akhirnya peluru menghinggapi dua tubuh ulama pemimpin gerakan Islam ini. Di atas ribaan isterinya, beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir. Menjelang waktu zuhur, hujan renyai-renyai turun membasahi kampung Memali. Hujan rahmat yang turun sebagai saksi kezaliman pemerintahan yang rakus menghadapi rakyat yang serba kekurangan.
Operasi pembersihan dilakukan segera agar bau bangkai jenayah mereka dapat ditutup dari pengetahuan rakyat Malaysia. Masa yang terkorban diangkut ke dalam trak-trak polis, di dalamnya turut dimuatkan beberapa ekor anjing buat menemani para syuhada. Ada penduduk kampung yang cedera disepak terajang. Mereka menyebut ada lagi yang belum mati. Semua penduduk kampung disumbat ke dalam trak polis untuk dibawa ke balai. Yang cedera dibawa ke hospital. Maklumat dijaga agar tidak sampai kepada media atau orang ramai. Tahanan diugut agar merahsiakan kejadian tersebut. Beberapa hari kemudian, barulah mereka dibebaskan. Jenazah dipulangkan semula dengan bilangan korban seramai 14 orang kesemuanya. Maka bermulalah pembalahan di antara pihak berkuasa agama, Majlis Fatwa Kebangsaan dengan penduduk. Mereka mendakwa Ustaz Ibrahim Libya dan 13 yang lain mati sebagai syuhada dan perlu diuruskan sebagai orang mati syahid. Pandangan ini diambil dari tuan guru pondok-pondok di negeri Kedah yang melihat bahawa mereka ini mati kerana mempertahankan agama dan nyawa mereka. Bagi pihak berkuasa agama di bawah pemerintah, mereka terus ditekan untuk mendakwa Ustaz Ibrahim dan lain-lain mati sebagai pendahaka kerajaan Islam dan wajib diurus sebagai orang mati biasa. Penduduk kampung tetap dengan keyakinan mereka. Akhirnya para korban diuruskan sebagai syuhada dengan tidak dimandikan beserta pakaian mereka yang masih basah dengan darah yang terus mengalir walaupun telah beberapa hari ditembak. Sehingga hari ini, kes ini yang telah beberapa kali dibawa ke mahkamah sunyi sepi, tidak berbunyi lagi. Kes yang masih berada di dalam fail mahkamah ini tidak dipedulikan oleh Menteri Penerangan Malaysia sebelum ini, iaitu Datuk Zainuddin Maidin. Beliau memperalatkan beberapa klip video tragedi Memali ini untuk menyerang PAS sebagai gerakan ekstremis, radikal, militan dan sebagainya selepas Pasca 11 September 2001 dengan menggambarkan orang PAS menyerang anggota keselamatan. Hari ini, genap 38 tahun tragedi Memali yang merenggut nyawa mereka yang tidak bersalah dan mencederakan beberapa anggota polis yang mereka ini tidak tahu pun tujuan sebenar dihantar ke sana pada tarikh tersebut. Mereka tidak bersalah. Bahkan seorang demi seorang penduduk kampung yang sepatutnya menjadi saksi di mahkamah untuk memfailkan saman kepada kerajaan pemerintah ketika itu, kini telah menghadap ilahi. Selepas kejadian tersebut, setiap tahun PAS mengadakan sambutan memperingati tragedi Memali. Saban tahun juga, ada sahaja anggota polis yang secara diam-diam menyalurkan sumbangan kepada PAS, kepada balu-balu syuhada dan memohon kemaafan atas kesilapan mereka. Melihat kepada situasi anggota polis yang sangat sedih dan terkilan dengan kejadian ini, yang bukan dengan kerelaan mereka, dan sangat terharu dengan sambutan memperingati syuhada ini, akhirnya atas nasihat dari pimpinan, sambutan yang berjalan beberapa tahun tersebut dihentikan. Wallahu alam. Sejarah ini saya paparkan semula bukan dengan niat untuk memprovokasi mana-mana pihak, tetapi sekadar ingin mengingatkan semula generasi hari ini, khasnya anak muda, bahawa kebangkitan perjuangan Islam pada hari ini adalah hasil pengorbanan generasi terdahulu yang sejarahnya penuh dengan darah dan air mata. Semuanya demi melihat Islam berkembang. Mudah-mudahan sejarah ini menjadi inspirasi untuk kita terus istiqamah, sabar dan terus berada di atas landasan ini. Dan baru-baru ini dia berkata bahawa PAS tidak pernah mengkafirkan UMNO. Ini semua orang tahu bahawa PAS memang mengkafirkan UMNO. Sebab itu saya perlu jawab. Mungkin perkataan saya itu terkasar, tetapi saya minta maaflah kepada keluarga yang terlibat dengan kematian di Memali. Sekian, terima kasih.